Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi syahida. Pengurusi majlis, berbahagia sahabat saya Ustaz Nasir, pegawai dari Urustia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan selaku teman penceramah malam ini, rakan-rakan pimpinan PAS dari MTD Bunduk Payung, pimpinan keadilan semua peringkat, muslimin muslimat yang dimuliakan. Alhamdulillah saya bersyukur hari ini dapat hadir memenuhi jemputan ceramah di Kampung Lundang, kawasan Lundang, dalam Dewan Undangan Negeri Bunduk Payung, Parlimen Kota Baru. Terima kasih kerana sudi menjemput sekaligus memberi kesempatan kepada saya untuk hadir dan berkongsi sama beberapa pandangan, kupasan dan ulasan mengenai pelbagai isu-isu semasa yang berlaku dalam negara kita sejak kebelakangan ini. Perhimpunan malam ini kita adakan dalam suasana rakyat tertunggu-tunggu pengumuman Perdana Menteri Datuk Najib untuk membubarkan Parlimen. Kalau nak ikut tempoh, Parlimen kita yang pilihan raya bulan Mac 2008 akan berakhir bulan Mac 2013. Sekarang ni bulan 4 2012. Maknanya ada setahun lagi. Tetapi semua orang bersetuju bahawa Perdana Menteri akan membubarkan Parlimen pada bila-bila masa. Ini dilihat dari segi kerapnya Perdana Menteri dan timbalannya Muhyiddin turun ke bawah dan memberikan pelbagai bentuk habuan kepada rakyat. Di negara kita, hanya Perdana Menteri sahaja yang ada kuasa untuk menentukan tarikh pilihan raya. Apabila dia dah tentukan tarikh, dia akan mohon menghadap ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, dan kebiasaannya yang di-Pertuan Agong akan memberikan perkenan. Kemudian tarikh itu akan dimaklumkan kepada Speaker Parlimen. Dan apabila diisytiharkan Parlimen bubar, maka kerja buat pilihan raya ialah kerja Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Cuma bezanya sekarang ialah ada 4 negeri yang kerajaannya bukan Barisan Nasional, tetapi kerajaannya ialah Kerajaan Pakatan Rakyat. Persoalannya ialah apakah jika sekiranya Datuk Najib bubarkan Parlimen, maka 4 negeri Pakatan Rakyat akan ikut sama membubarkan Dewan Negeri, ataupun kita nak buat pilihan raya suku. Hal ini akan ditentukan oleh Majlis Presiden Pakatan Rakyat, iaitu pimpinan utama 3 parti, PAS, Keadilan dan DAP. Buat masa ini, kita belum lagi membuat sebarang keputusan sama ada nak ikut Datuk Najib bubar Parlimen, kita ikut bubar negeri, ataupun sebaliknya. Kita ada masa lagi untuk bincang buruk baiknya buat sekali ataupun buat suku-suku. Hadirin yang dihormati sekalian, yang kita tak beza pendapat dalam Pakatan Rakyat ini ialah kita masuk pilihan raya kali ini bukan lagi dengan tujuan nak memperkuatkan atau nak meramaikan ahli parlimen kita di dalam parlimen. Bukan lagi lah. Dulu ya, bila pembangkang masuk pilihan raya, biasanya
matlamat yang kita letak ialah menghantar lebih banyak wakil kita dalam parlimen. Kita tak sebut pun soal nak menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional dan nak mengambil alih kerajaan yang baru. Dulu kita tak pernah sebut begitu. Dulu juga pilihan raya bermakna Barisan Nasional selalu sahaja menyebut kepada rakyat bahawa pembangkang jangan ada cita-cita nak jadi kerajaan. Kalau adalah pembangkang buat manifesto bahawa masuk pilihan raya di Malaysia dulu ialah untuk membentuk kerajaan, nescaya UMNO dan Barisan Nasional akan bidas dengan mengatakan itu ibarat mimpi di siang hari. Itu dulu. Sekarang ini, pilihan raya yang ke-13, UMNO Barisan Nasional sendiri pun tidak begitu pasti bahawa dia boleh jadi kerajaan lagi. Ini sekarang. Sebab itulah cara ucapan pemimpin Barisan Nasional sudah berubah. Kalau perlu dia minta maaf pun dia dah minta maaf sekarang ni. Di beberapa tempat Datuk Najib minta maaf. Saya harap rakyat boleh memaafkan kerajaan Barisan Nasional yang buat silap yang lepas-lepas. Rakyat telah hukum kami. Kami hilang 2/3 majoriti dalam parlimen. Sekarang kami dah sedar. Maafkanlah kami. Ini macam lagu P. Ramlee. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Ya, itu dia. Sekarang kalau perlu minta maaf, dia akan minta maaf. Ya. Ini dah berubah, suasananya dah berubah. Sebab apa? Sebab kita nak masuk pilihan raya kali ini dengan niat yang paling jelas. Kelantan, kita nak pertahankan kerajaan negeri dan kita terus nak mendukung kepimpinan yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz. Kita takkan izinkan UMNO dan Barisan Nasional untuk bertapak jadi kerajaan negeri. Tak kiralah menteri besar dia siapa pun. Awang adik ke, Tok Pa ke, kita di Kelantan takkan benarkan berlaku peralihan kuasa politik. Jalannya ialah kerusi Dewan Undangan Negeri Bunuk Payung, kita nak menang lagi. Parlimen Kota Baru, kita nak menang lagi. Menang kerusi Parlimen Kota Baru, mencerahkan peluang kita untuk mengambil alih Putrajaya. Menang dan mempertahankan kerusi Bunuk Payung, artinya membantu menguatkan lagi harapan kita untuk kekal mempertahankan kerajaan Islam di Kelantan. Program penerangan macam malam ini adalah satu program yang kita buat berterusan guna untuk menyampaikan kepada rakyat bahawa pilihan di hadapan rakyat sekarang ialah dua pasukan, iaitu Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat. Rakyat sekarang sudah semakin cerdik. Parti mana yang mereka nak sokong, calon mana yang mereka nak undi, selalunya rakyat sekarang ini sudah semakin cerdik dalam membuat penilaian. Rakyat cukup sensitif jika sekiranya parti atau calon yang dia nak angkat itu tidak boleh membawa cita-cita rakyat. Inilah yang saya nak kupas dan saya nak ulas pada malam ini. Jauh lebih penting daripada itu ialah hari ini rakyat juga akan melihat bahawa pihak yang akan menjalankan pilihan raya di negara kita, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya, kali ini kita takkan biarkan, kita takkan benarkan kalau ada tanda-tanda mereka akan melakukan penipuan atau penyelewengan dalam pilihan raya. Saya juga akan sebut satu persatu. Kalau kita dah kempen elok dah, calon pun dah baik dah, manifesto dan tawaran kita kepada rakyat pun diterima elok, tetapi kalau sekiranya Suruhanjaya Pilihan Raya, badan yang diamanahkan untuk mengendalikan pilihan raya itu,
berlaku penyelewengan, itu tidak akan menjamin bahawa rakyat betul-betul akan mendapat kemenangan. Hari ini kita ada wakil di dalam jawatankuasa Parlimen mengenai reformasi pilihan raya. Dan di dalam wakil kita, jawatankuasa itu, kita diberitahu bahawa daftar pemilih yang akan digunakan pada pilihan raya kali ini ada banyak kecacatan. Kalau daftar pemilih tidak bersih, maknanya pilihan raya itu tidak bersih. Tidak bersih yang pertama ialah rupa-rupanya apabila daftar pilihan raya di negara kita ini diserahkan oleh SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, kepada sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, iaitu MIMOS. MIMOS ni agensi yang memproses data daftar pemilih daripada SPR. Dan mereka telah menemui, pertama, 42,000 nama yang ada dalam daftar SPR sebagai pengundi, tapi nama ini tidak ada dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Macam mana boleh jadi macam itu? Setiap rakyat di negara kita bila lahir, kita kena report kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Jabatan Pendaftaran Negara akan keluarkan surat beranak. Dan bila umur 12 tahun, kena buat kad pengenalan. Anehnya, dalam daftar pengundi kita ni yang akan digunakan pada bila-bila masa, ada 42,000 nama. Ini bukan keadilan kata. Ini bukan PAS kata. Ini bukan DAP yang kata. Ini agensi kerajaan di bawah Kementerian Sains, iaitu agensi MIMOS, yang telah memeriksa daftar pemilih SPR. Dan mereka telah menghantar laporan 42,000 nama ini tak ada dalam daftar Jabatan Pendaftaran Negara, tapi ada sebagai daftar pengundi dalam daftar SPR. Kita nak tanya dengan SPR, datang dari mana nama-nama ini? Selama ini kita sebut daftar ini tidak bersih, ada pengundi hantu, ada pengundi yang kita tak pasti identiti. SPR cukup angkuh. SPR cukup sombong, menafikan terus. Tapi hari ini, Jawatankuasa Parlimen yang Datuk Najib terpaksa buat kerana kita berlarak bersih pada 9 Julai tahun lepas. Kita tuntut supaya SPR dibersihkan, daftar pemilih dibersihkan, dan hasilnya ialah 42,000 nama ini. Hari ini kita tuntut supaya SPR keluarkan daripada daftar pemilih. Yang pertama, kalau SPR berdegil juga tak mau keluarkan, kita kata kita akan berlarak bersih 3 pula. Itu pendirian kita. Yang kedua, agensi MIMOS yang sama, bila dia periksa daftar pemilih, dia jumpa 79,000 nama dalam kategori satu alamat, lebih 100 nama duduk di situ. Bukan PAS yang kata, bukan keadilan yang sebut, bukan DAP yang dakwa, tapi agensi kerajaan yang diarah oleh Parlimen semak tapis daftar pemilih SPR, dan dia bagi balik bahawa daftar ini cacat sebab 79,000 nama jatuh dalam kategori satu alamat, tetapi terdapat lebih 100 nama. Sekali lagi membuktikan bahawa apa yang pembangkang sebut selama ini adalah benar. Yang ketiga, ada 106,000 nama yang SPR pindah nama-nama ini tanpa memaklumkan kepada nama pengundi itu sendiri. Tuan punya tubuh yang mengundi itu, dia tukar peti undi ini
tempat mengundi ini ikut suka SPR saja. Antara nama besar yang terkena dalam senarai 106,000 ni Menteri Besar Selangor. Dia duduk di Selangor, iaitu di Petaling Jaya, Seksyen 16, alamat dia. Dia telah ditukar masuk ke wilayah persekutuan tanpa dia diberitahu. Bila kita bising, SPR kata kami ubah sebab alamat itu masuk Kuala Lumpur. Kita kata bila pula Petaling Jaya masuk Kuala Lumpur? Setahu kita, daerah Petaling Jaya ialah satu daripada 12 daerah di Selangor. Majlis Perbandaran Petaling Jaya ialah kerajaan tempatan dalam sempadan Selangor. Tapi SPR pindah Tan Sri Khalid mengundi di Kuala Lumpur, Parlimen Lembah Pantai. Jenis yang macam ini ada 106,000 nama. Yang ketiga, ialah pilihan raya kali ini, SPR ada petugas sukarelawan. Yang akan jadi kani undi dia, yang akan jadi petugas dia, sukarelawan, 240,000. SPR telah mencadangkan bahawa 240,000 petugas SPR ini hendaklah mengundi secara undi pos. Sedangkan jumlah pengundi pos seluruh negara, iaitu polis dan tentera, jumlahnya cuma 200,000. Petugas SPR lebih ramai daripada undi pos. Wakil-wakil kita dalam jawatan kuasa ini kata tidak kepada SPR. Kita kata semua pengundi pos hendaklah mengundi lebih awal. Boleh jadi 2 hari atau 3 hari sebelum kita yang menjadi pengundi biasa membuang undi. Itu kita namakan advance voting. Kita minta undi pos ditiadakan. Sebaliknya, pengundi pos hendaklah buang undi atau keluar mengundi lebih awal, 2 hari atau 3 hari daripada tarikh mengundi. Kertas undi tidak lagi di pos, tetapi mereka akan keluar mengundi macam orang biasa. Cuma mereka mengundi lebih awal. SPR tolak cadangan kita. SPR kata dia nak 240,000 sukarelawan dia ini dianggap sebagai pengundi pos. Apa niat SPR sebenarnya? Hal ini akan dibincangkan pada 2 April nanti di Parlimen. Apabila pengurusi jawatan kuasa Parlimen mengenai reformasi pilihan raya, namanya Dr. Maximus Ong Kili, membentangkan usul pindaan-pindaan pilihan raya ini kepada Parlimen. Dan semua wakil kita dalam Pakatan Rakyat akan meminta senarai ini dibersihkan. Jika sekiranya 42,000 pemilih yang tak ada surat beranak, tetapi ada dalam daftar pemilih, 79,000 nama yang satu alamat lebih 100 orang. 106,000 nama yang ditukar dengan sewenang-wenang oleh SPR. 240,000 sukarelawan SPR yang SPR nak undi pos. Kalau ini tak dibetulkan, kita akan katakan bahawa kita akan turun belagak sebagai bersih tiga, membantah cadangan ataupun membantah niat SPR dan UMNO Barisan Nasional untuk menipu dalam pilihan raya yang akan datang. Ini dia yang kita sebut. Kalau tidak, kita dah kerja kuat mengikut undang-undang betul kita ini. Dia kata semua peraturan pilihan raya kita ikut. Tapi kalau badan yang mengendali pilihan raya itu sendiri bohong dan kecoh dan tipu, apa guna lagi rakyat nak ikut? Ini sebenarnya jalan terakhir UMNO Barisan Nasional nak berkuasa, iaitu dengan meminta SPR cuba untuk melakukan penipuan dalam pilihan raya ini. Rakyat dan penyokong kita haruslah dapat melihat dengan terang percubaan yang sedang mereka rangka sekarang ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, kenapa mereka begitu takut nak hadapi pilihan raya sekarang? Jawapannya sangat mudah.
Satu demi satu kesilapan yang mereka buat. Sebahagian tadi dikupas dengan baik oleh sahabat saya Ustaz Nasir. Ketika dia sebut tentang dia nak buat Institut Wasatiyah. Dalam Parlimen, Tuan Guru Haji Hadi tanya dengan Perdana Menteri, apakah kerajaan betul-betul ikhlas dan bersungguh-sungguh nak buat satu gerakan wasatiyah dalam negara kita? Ustaz Hadi baca satu ayat, ummatan wasata. Kita ni dijadikan Allah Ta'ala umat yang sederhana, pertengahan. Datuk Najib jawab, wasatiyah yang kerajaan nak buat ialah tidak terlalu melampau dan tidak terlalu mengambil mudah. Cantik, tafsiran dia terang, jelas. Ya, sangat jelas. Pada hari yang sama dia bagi jawapan dalam Parlimen, petangnya Parti Keadilan bawa keluar satu bil daripada Hotel Shangri-La Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur ada banyak hotel. Satu daripadanya Hotel Shangri-La, milik Raja Gula, iaitu Tan Sri Robert Koch. Seorang Cina yang sangat kaya raya. Sebab UMNO bagi lesen import gula di negara kita ni bagi pada dia seorang saja. Selama berpuluh tahun negara kita merdeka, tak ada orang lain UMNO bagi lesen untuk import gula daripada luar, iaitu Tan Sri Robert Koch. Gula tak cukup negara kita. Kita beli dari mana? Dari Brazil. Kita beli dari mana? Dari Australia. Kita beli dari mana? Dari Afrika. Ini semua negara pengeluar gula, gula mentah yang perlu kita bawa masuk dalam negara kita untuk diproses. Siapa yang dapat lesen bawa masuk ni? Seorang saja. Namanya Robert Koch. Dia sudah menjadi manusia paling kaya di Malaysia sekarang ini. Kedudukan nombor 1. Sekarang ini. Ya, tak apa. Kekayaan dia bila dia dah untung besar bukan hanya meniaga gula. Dia meniaga hotel juga. Hotel dia yang paling besar ialah Hotel Shangri-La. Bilik dia murah saja. Satu malam RM750 sahaja. Bilik dia. Lagu mana? Orang Lundang boleh duduk situ. Ya, nak bayar dengan bantuan rakyat satu Malaysia RM500 je. Tak boleh duduk lagi hotel tu. Paling murah RM750. Pada hari Datuk Najib bersyarah dalam Parlimen tentang wasatiyah, kesederhanaan, Parti Keadilan Rakyat buat sidang media, tunjukkan bil hotel majlis bertunang anak dia. Anak Datuk Najib perempuan. Bertemu jodoh dengan seorang lelaki dari Kazakhstan. Kazakhstan dulu negara Soviet Union. Bila komunis jatuh, negara-negara ini menjadi negara bebas dan merdeka. Satu daripadanya ialah Kazakhstan. Bukan Kelantan, Kazakhstan. Ya, dulu cerita P. Ramlee, ingat tak? 3 Abdul, P. Ramlee ni ke depan dia. Dia dah tengok peta dunia. Dia dah sebut masa itu. Ya, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan, dia sebut. Gohid, Gostan, itu dia tambah lah. Yang tu dia tambah. Itu masa nak cerita tentang harta Ismet Ulam Raja di luar negara. Setelah Abdul yang sulung dan Abdul yang tengah itu buat nanya kepada Abdul yang bongsu. Kemudian peguam kepada Ismet Ulam Raja kemudiannya telah membongkar bahawa harta Ismet Ulam Raja bukan saja dalam negara, tetapi ada juga di luar negara, termasuk harta di Kazakhstan. Kazakhstan ini adalah satu negara di mana Datuk Najib bakal berbesan. Itu tak apa, jodoh pertemuan dia, tak ada masalah. Majlis pertunangan itu dibuat dengan menempah makan minum itu dari Hotel Shangri-La. Dan wasatiyahnya Perdana Menteri, bilnya tak mahal, cuma RM406,000 sahaja. RM406,000 sahaja. Sebab itu pemimpin dia tak boleh ada jurang antara dia cakap dengan dia buat. Macam mana orang UMNO di bawah nak pertahankan kalau cara hidup pemimpin dia macam itu? Itu baru bertunang. Bila tu? 23 Jun 2011. Tempahan dari mana? Hotel Shangri-La. Di mana? Kuala Lumpur.
Berapa tetamu? 300 orang saja. Alangkah membazirnya. Sehari sebelum itu, majlis hari jadi. 22 Jun. Hari jadi Najib bukan 22 Jun, dia 17 Jun. Ya, tapi ini majlis hari jadi tangguh seminggu. Tak apa, hari jadi. Nak sambut, tak ada masalah. Tempahan dari mana? Dari Hotel Shangri-La juga. Tetamu 100 orang. Bil 80,000. Hari jadi 80,000. Bertunang anak 406,000. Campur dua itu, dah hampir setengah juta ringgit. Wasatiyah. Nak tahan apa lagi? Dalam tempahannya itu minuman 5 galen. Minuman apa pakai galen ni? 5 galen. Apa dia ni? 5 galen ni apa? Apa dia 5 galen ni? Ni bukan Coke, Coca-Cola, bukan Sprite, bukan air soya, bukan ni. 5 galen tempah. Berat ni. Situ saja. Dan ini mengingatkan saya lagi. Cara hidup mewah ini. Ketika YB Katlah Parlimen Ratau Panjang tanya soalan dalam Parlimen tahun lepas. YB Katlah tanya, Tuan Yang di-Pertua, bolehkah Dewan Yang Mulia ini diberitahu bayaran bil api rumah Perdana Menteri dan rumah timbalan Perdana Menteri? Rumah Perdana Menteri namanya Sri Perdana. Rumah timbalan Perdana Menteri namanya Sri Satria. Bil api ini rumah Perdana Menteri dan rumah timbalannya nak diketahui oleh ahli parlimen kita, Ketua Muslimat Pusat YB Katlah, Ustazah Siti Zailah Yusof. Maka Tan Sri Yang di-Pertua Pandikar Amin meminta menteri menjawab. Menteri yang menjawab itu namanya Datuk Nazri Aziz. Dia ahli parlimen Padang Rengas. Kenapa dia jawab? Dia adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri. Apa jawabnya? Bagi menjawab soalan ahli parlimen Ratau Panjang, sukalah saya memberitahu bahawa bil elektrik kediaman rasmi Perdana Menteri dan kediaman rasmi timbalan Perdana Menteri berjumlah 10.2 juta ringgit. 10.200.000 ringgit. Bila mendengar jawapan itu, YB Katlah bangun bertanya lagi. Dalam parlimen, seperti juga Dewan Kelantan, kalau soalan kita yang pertama naik, soalan tambahan speaker akan bagi kita juga tanya. YB Katlah kata, terima kasih. Sekarang saya nak tahu, berapa pula bil air rumah Perdana Menteri dan rumah timbalannya? Kita pun tak terfikir soalan-soalan. Saya kalau tanya, berapakah pelaburan asing? Berapakah indeks kemiskinan? Saya tak terfikir. Yang terfikir nak tanya bil api dengan bil air. Ini YB Katlah. Kita kena ada juga wakil rakyat macam itu. Berapa bil air rumah Perdana Menteri dan rumah timbalannya? Maka speaker meminta menteri yang sama menjawab. Datuk Nazri Aziz menjawab, bil air rumah Perdana Menteri Najib dan rumah timbalannya ialah RM1.900.000 setahun. Hampir RM2 juta bil air. Bila saya cerita fakta ini kepada sahabat saya Tuan Haji Mat Sabu kata memang tak pelik sebab ada badak mandi, dia kata. Bab itu saya kata, yang ni serah kat Abang Mat, saya tak mau kupas. Saya cuma nak cerita fakta parlimen. Bukankah itu terlalu melampau dan keterlaluan? Wasatiyah apa ni? Majlis bertunang anak 406,000. Tempahan Shangri-La. Majlis hari jadi 80,000. Tempahan Shangri-La. Bil api 10.2 juta. Bil air 1.9 juta. Kemudian bila bercakap pada rakyat, wasatiyah, gerakan kesederhanaan. Ada jurang antara pemimpin cakap dengan pemimpin buat. Yang ini tak boleh Datuk Najib nak kita banding dengan menteri besar kita. Tak boleh. Jauh sangat.
Sebab apa dia mewah begini? Sebab orang UMNO angkat dan undi dan sokong dia. Bolehkah dia bermewah kalau orang UMNO tak sokong dia? Nescaya tak boleh. Bolehkah dia bermewah kalau rakyat turunkan dia sebagai Perdana Menteri? Nescaya tak boleh. Kalau dia tak boleh bermewah, belanja itu boleh dinikmati oleh rakyat terbanyak. Ini tujuan Pakatan Rakyat nak ambil alih. Nak hentikan hidup bermewah ketika rakyat di bawah masih miskin dan memerlukan. Ini tujuan kita sebenarnya. Melampau sangat. Melampau sangat. Kita pernah tanya dalam parlimen. Sebagai Perdana Menteri, berapakah belanja Perdana Menteri berjalan ke luar negara dalam setahun? Dia terpaksa terbang, urusan rasmi dia. Jawapannya ialah 17 juta ringgit setahun. Belanja perjalanan Perdana Menteri sahaja. 17 juta setahun. Maknanya sebulan 1 juta lebih dia belanja duit rakyat untuk berjalan. Banyak masa di luar daripada di dalam negara. Ada sesuatu yang tak kena pada Perdana Menteri kita. Ini dia. Kemudahan-kemudahan seperti ini, hadirin yang dihormati sekalian, boleh dinikmati oleh seorang Perdana Menteri. Cuma janganlah melampau. Jangan berlebih. Ini sahaja yang beza antara pemimpin Pakatan Rakyat dengan pemimpin UMNO Barisan Nasional. Dari sudut itu, mereka tak boleh nak atasi kita. Dari sudut itu tak boleh. Bukan saja Tok Guni Aziz. Ustaz Azizan di Kedah pun macam tu juga. Ustaz Azizan Razak, Menteri Besar Kedah, macam tu juga kehidupannya. Dia tak duduk di kediaman rasmi Seri Mentalun. Seri Mentalun, rumah rasmi Menteri Besar, lebih hebat dari JKR 10. Dewan besarnya yang ekon dan mewah itu boleh muat 5,000 orang pada satu masa. Kalau dewannya saja besar itu, kediamannya lagi hebat. Tapi Ustaz Azizan pilih untuk duduk di rumah teres dekat Jalan Sultanah. Dekat Sekolah Menengah Datuk Syed Omar, berhampiran Sekolah Menengah Sultanah Bahia. Itulah rumah teres dia. Dia selesa duduk di situ. Saya ziarah dia 2 minggu lepas, kebetulan dia baru keluar daripada hospital. Itulah Ustaz Azizan, Menteri Besar Kedah. Tan Sri Khalid ini belum jadi Menteri Besar Selangor, dia seorang jutawan. Dia seorang tokoh korporat. Dia tak sentuh gaji Menteri Besar Selangor pun dia boleh hidup 4-5 keturunan dengan harta yang dia dah ada masa dia jadi seorang ahli perniagaan. Tapi bila dia jadi seorang Menteri Besar, apa dia buat? Dia juga tidak mendiami rumah rasmi Menteri Besar Selangor di Bukit Melawati yang dulunya didiami oleh Menteri Besar Khair Toyo. Bukanlah kerana dia takut rumah tu berhantu, tak. Tidak. Tapi dia rasa kalau duduk situ, bil api, bil air dan segala macam perbelanjaan, dia nak kena ada petugas-petugas, pengawal keselamatan, macam Ustaz Nasir sebut tadi. Kena ada dayang-dayang dia, pelayan-pelayannya lagi. Dia memilih untuk duduk rumah dia sendiri di pusat Bandar Damansara, di Bukit Damansara. Ini dia. Dan dia menggunakan kenderaan dia sendiri, sehingga UMNO buat report. Rasuah. Sebab apa? Guna kenderaan sendiri sebagai kenderaan Menteri Besar. Patut terbalik. Kenderaan resmi jadi kenderaan peribadi. Itu salah. Bila dia naik jadi Menteri Besar, dia ada kereta Toyota Harrier. Dia ada banyak kereta. Dia dah kaya raya. Jadi dia pilih satu daripada motorkar dia tu sebagai kereta rasmi. Dia letak lambang Menteri Besar Selangor. UMNO buat laporan kepada pencegahan rasuah. Aduannya apa? Rasuah. Sebab guna kereta sendiri jadi kereta Menteri Besar. Dia terbalik. UMNO dia terbalik. Akhirnya SPRM kata, mana ada kes rasuah macam ni? Jadi tak ada siasat. Habis. Buang kes gitu aja. Tak ada dia nak jatuhkan lagi. Dia nak serang apa lagi? Carilah isu besar sikit yang boleh menggegar betul-betul. Tak ada. Dari sudut itulah rakyat makin buka mata. Dulu kalau pilihan raya dah dekat, UMNO akan kata, sokong UMNO untuk perpaduan. Sokong UMNO Barisan Nasional untuk kemakmuran ekonomi. Sokong UMNO Barisan Nasional untuk politik yang stabil.
sokong UMNO dan juga Barisan Nasional untuk masa depan negara yang lebih baik. Itu aja. Maknanya sokong lain daripada UMNO, perpecahan. Lain daripada UMNO, ekonomi ini kucak-kacir. Rakyat hidup berantakan. Tak ada peluang pekerjaan. Pelabur asing lari habis. Dulu, bila hari ini kita bentuk kerajaan di 4 negeri, Tok Pa adalah Menteri Perdagangan Antarabangsa. Dia terpaksa buat pengumuman bahawa jumlah pelabur asing yang masuk dalam negara kita, ya, dia terpaksa mengiktiraf bahawa 2 negeri di bawah Pakatan Rakyat, iaitu Selangor dan Pulau Pinang, adalah negeri yang pelabur asing pilih untuk melabur perniagaan mereka di negeri yang kita jadi kerajaan. Datuk Pa tak boleh nak kata apa, dia terpaksa sebut. Negeri Barisan Nasional pula yang tinggi ialah Sabah dan Sarawak. Itu pun kerana Petronas punya projek oil and gas, minyak dan gas. Kalau Petronas tak melabur di sana, pelaburan pun jatuh. Pelabur asing masuk ialah di Selangor dan Pulau Pinang. Siapa yang jadi menteri besar? Semuanya Pakatan Rakyat. Maknanya UMNO duk cerita selama ini, kalau UMNO tak jadi kerajaan, kalau UMNO tak jadi kerajaan, pelabur tak masuk, sudah tertolak dengan sendirinya. UMNO juga sebut bahawa kalau UMNO tak jadi kerajaan, habislah kedudukan raja. Tak ada siapa nak hormat. Tak ada siapa lagi nak hormat tentang Islam. Tak ada siapa nak hormat bahasa Melayu. Tak ada siapa lagi nak hormat itu semua. Tetapi dalam parlimen, bila orang UMNO, ahli parlimen UMNO bangkit yang itu, saya sebut, saya ahli parlimen Kelantan dari Macang. Sudah 20 tahun UMNO tak jadi kerajaan di Kelantan. Tuanku Sultan Kelantan masih lagi gah bersemayam menjadi raja, bersemayam di singgasana. Islam terus dihayati di negeri Kelantan, dan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi di negeri Kelantan. Semua urusan kerajaan guna bahasa Melayu. Bahkan surat menyurat kadang-kadang guna tulisan Jawi. Satu-satunya negeri di Malaysia dalam urusan surat menyurat kadang-kadang digunakan dalam tulisan Jawi. Ni di Kelantan. Tak ada tempat lain. Walaupun Tok Guru fasih bahasa Arab dan fasih bahasa Urdu, tapi Tok Guru guna bahasa Melayu. Maknanya tohmahan UMNO. Kalau UMNO tak ada hilang kuasa politiknya, tak jadi kerajaan lagi, maka raja-raja Melayu habis. Di Kedah, UMNO tak jadi kerajaan. Tuanku Sultan Abdul Halim adalah Sultan Kedah. Hari ini jadi yang di-Pertuan Agong. 11 bulan 4 nanti pertabalan dia secara rasmi. Di Pulau Pinang, di Selangor, Sultan Selangor juga kekal Sultan yang sama macam masa UMNO memerintah dulu. Maknanya tertolak lagi. Jadi apa lagi yang UMNO nak serang kita? Terpaksalah mereka menggunakan pasukan tentera upahan. Kalau pemimpin UMNO sendiri nak serang kita, rakyat tak bagi sambutan. Kalau nak serang Anwar Ibrahim, mesti ambil bekas pemimpin keadilan. Mesti ambil. Mesti ambil Ezam Makno. Mesti ambil Zahrin Hashim. Mesti ambil Zulkifli Nordin. Mesti ambil mereka ni. Ya. Mesti ambil Hasan Ali. Kalau nak serang kita, mesti ambil orang-orang macam ni. Ya. Orang-orang macam ini diberi tempat dalam TV. Diberi tempat dalam surat khabar. Diberi ruang seluas-luasnya. Seranglah. Kalau nak jadi popular, serang Anwar Ibrahim. Nescaya dapat tempat. Seranglah. Ejen Amerika, ejen Yahudi, ejen Israel, pengkhianat Melayu, peliwat, penyokong gay, lesbian, hubungan sejenis, ejen Kristian, serang semua sekali. Longgok dalam satu bakul, ini semua Anwar Ibrahim. Dia mesti guna bekas-bekas pemimpin keadilan. Yang tak dicerita ialah siapa dia Zahrin. Betul, dia bertanding tekad keadilan di Parlimen Bayan Baru. Bila dah jadi ahli parlimen, kemudiannya Guan Eng lantik jadi pengerusi sebuah kelab golf. Namanya Kelab Golf Bukit Jambul di Pulau Pinang. Yang kita ambil tindakan ialah
kelab golf itu perlu diselenggarakan. Potong rumputnya, tanam pokok bunganya, uruskan kelabnya. Dia minta anak dia sendiri diberi projek itu. Anak dia pula ada syarikat RM2 sahaja. Paid up capital RM2, modal berbayar. Lim Guan Eng kata tak boleh, tak layan. Bila Lim Guan Eng tak bagi anak dia buat projek di kelab golf yang dia jadi pengerusi, maka serang Guan Eng anti Melayu, anti Islam. Sebenarnya Guan Eng tak bagi projek untuk anak dia sendiri. Tu je cerita dia. Serang. Adapun Zulkifli Nordin Kulim Bandar Baru, ketika dia menyerahkan surat penamaan calon kepada pegawai SPR 8 Mac 2008. Pada masa itu, kerana SPR kata, pegawai pilihan raya kata, Encik Zul, nama Encik Zul ada selarai hitam. Sebab apa? Encik Zul tak menghantar penyata kewangan masa jadi calon tahun 2004. Zulkifli Nordin bertanding Parlimen Kuala Langat. Tiket keadilan pada tahun 2004. Menjadi satu kewajipan kepada calon-calon yang bertanding. Tak kira menang ataupun kalah, wajib menghantar rekod butiran laporan perbelanjaan pilihan raya. Duit minyak berapa? Buka markas berapa? Upah pekerja berapa? Cetak poster berapa? Kumpul semua bagi. 60,000, 70,000 habis, bagi tahu SPR. Kalau tak hantar, SPR tidak benarkan jadi calon pada pilihan raya berikutnya. Apabila dia menghantar borang penamaan pada Mac 2008, pegawai pilihan raya kata namanya tak dibenarkan bertanding. Oleh kerana dia seorang peguam, dia berlawan hujah. Akhirnya pegawai SPR terima juga penamaan calon dia. Dia bertanding dan menang 5,000 undi di Kulim Bandar Baru, mengalahkan Datuk Aziz Sheikh Padeh, adik kepada Tan Sri Kadir Sheikh Padeh, yang minggu lepas umumkan keluar daripada UMNO dan Barisan Nasional. Baik, apabila dia menang, UMNO buat petition bantah. Maka ketika nak membela diri, Saudara Zulkifli Nordin kemukakan dokumen perbelanjaan. Kesilapannya ialah dia telah membuat satu cop palsu SPR. Oleh kerana dia telah memalsukan cop SPR, dia telah menipu dalam dokumen keuangan dia, maka SPR charge dia, tuduh dia sebagai melakukan penipuan dokumen. Oleh kerana dia seorang peguam, lesen peguam dia boleh ditarik balik kerana melakukan penipuan itu. UMNO gunakan ini sebagai strategi untuk tekan dia. Kalau kamu keluar daripada keadilan, kamu selamat. Kalau kamu duduk sebagai keadilan, kami bongkar rahsia ini dan kamu juga tak boleh jadi peguam selama-lamanya. Tunduk dengan tekanan itu, dia kemudian menjadi juara nombor 1 menyerang Anwar Ibrahim. Kebelakangan ini dengan Tok Guru sekali diangkut serang sekali. Orang macam ini sekarang diberi tempat yang paling ke depan untuk menyerang pemimpin Pakatan Rakyat. Ya, peluru terbaru mereka ialah Datuk Hassan Ali. Itu saja. Ya, yang saya percaya tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti ucapan Khalid Samad, Timbalan Pesuruhjaya PAS Selangor berapa hari lepas di sekitar Taman Guru sana, tahu. Tapi dokumen yang ada pada kita, dokumen yang sah, yang sahih, ialah bila kita menang pilihan raya Mac 2008, kita jadi kerajaan, Tan Sri Khalid jadi Menteri Besar, Hassan Ali jadi Exco, Ronnie Liu jadi Exco, ramai lagi kawan-kawan kita jadi Exco. Antara perkara pertama yang dibuat oleh Datuk Hassan Ali ialah ubah suai pejabat dia. Dan dia membelanjakan RM300,000 untuk ubah suai pejabat sahaja. RM300,000. Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid 1 sen pun tak ubah suai. Ada lagi Exco yang belanja RM10,000, RM15,000. Sebab apa? Beli perabot, beli meja. Sebab apabila kita masuk pejabat kerajaan negeri Selangor lepas kita menang, kita dapati kerusi, meja, kapet habis, UMNO bawa pelari. Bila kita masuk kosong, dia ambil kat dia habis.
Jadi macam mana kita nak buat kerja, takkan nak bersila gitu aja. Maka exco lain belanja juga. Tukar kerusi meja baru, kapet baru, lansir baru, ganti balik lampu, ada. Tapi tak lebih 15-20 ribu. Munasabah. Yang dia 300 ribu belanja. Ini dah melampau sangat. Ya. Sebagai exco kerja raya, dia bertanggungjawab kepada agihkan projek 35 juta ringgit setahun. Projek apa? Baiki jalan kampung. Jalan berlubang sana sini, nak buat parit dan sebagainya, 35 juta. Peraturan yang Tan Sri Khalid buat ialah, semua kontraktor yang nak buat kerja ini wajib berdaftar dengan Unit Perancangan Ekonomi Negeri UPEN. Itu wajib. Keputusan bersama semua exco. Dan semua tender, walau murah macam mana pun, mesti buat tender terbuka. Adil untuk semua. Peraturan yang begitu mudah tak dipatuhi oleh kawan kita ini. Sebaliknya dia mengangkat 85 nama syarikat, terus bagi kepada pengarah JKR Negeri Selangor. Supaya projek-projek diberi kepada 85 orang ini sahaja, tanpa melalui tender terbuka. Dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Selangor, kemudiannya perbuatan itu ditegur oleh Tan Sri Khalid dan dia segera keluar meninggalkan mesyuarat, tanda tidak puas hati terhadap teguran. Orang yang tak boleh bekerja sebagai satu pasukan tak bertahan lama. Sebab itu apabila diambil tindakan, maka orang yang disalahkan ialah Anwar Ibrahim. Tak ada kena-mengena dengan Anwar pun. Tak ada kena-mengena apa pun. Sebab itu motifnya itu berubah-ubah. Yang pertama, sebab apa keluar? Apa perasaan kamu sekarang? Katanya mudah. Saya masih menghormati Tok Guni Aziz sebagai pemimpin saya. Saya masih hormati Tuan Guru Haji Hadi sebagai pemimpin saya. Ya. Saya walaupun dibuang daripada PAS, saya masih anggap saya orang PAS. Itu dia. Yang saya nak lawan adalah parasit, kutu-kutu di dalam PAS. Itu dia. Yang pertama. Selang tak berapa lama lepas itu dah ubah dah tema dia. Ya, saya tak bersetuju sebab daripada negara Islam PAS tukar jadi negara kebajikan. Dia tak setuju. Sedangkan ini perubahan ataupun ubah suaian yang dibuat oleh PAS melalui pertimbangan Majlis Syura Ulama. Dimasuk dalam ucapan dasar Presiden, dibentang dalam muktamar PAS, dibahas, diundi, dipersetujui. Itu cuma perubahan taktikal, bukan perubahan polisi. Sistem politik, pendekatan politik, strategi politik boleh saja diubah suai, tapi dasar perjuangan tidak berubah. Ini telah dikupas, dihalusi oleh para ulama. Tiba-tiba seorang ni tak setuju. Dah berubah dah. Kebelakangan ini temanya ialah Islam, Melayu dan Raja. Itu yang nak dibawa. Dan sekarang dengan Anwar Ibrahim pun sekali dia kaut habis. Dah berubah-ubah. Sebab itulah orang macam ini dia diberikan ruang sepenuhnya. Nak muncul dalam TV, pukul berapa, hari apa, rancangan apa, dia tetapkan sendiri. Dia nak cakap apa pun, sekarang surat khabar laporkan. Ini saja senjata yang UMNO Barisan Nasional gunakan. Sebab kalau yang bersuara itu pemimpin UMNO, tak laku. Mereka terpaksa bawa orang-orang macam ini untuk serang pemimpin kita. Hadirin yang saya hormati sekalian, apakah kita rasa gundah gulana? Tidak. Tak ada sebab. Ya, kok ada. Kita ambil sukup sarah sini, mudah faham. Ya, kita tak ada kecek lagi faham dah dia. Ya, akih tu ya bunuh payung tak ajar Allah tu. Hadirin dihormati sekalian, tugas saya dan rakan-rakan pimpinan lain saban malam. Tempat kami bukan di rumah, tetapi turun berjumpa rakyat setiap malam. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak berpeluang sampai ke Perlis, sampai ke Perak, sampai ke Sabah, sampai ke Sarawak, ke Pahang, ke Terengganu, Melaka, Negeri Sembilan, Johor. Kalau ditanya kepada saya sekarang, paling seronok saya turun menyampaikan ceramah macam ini ialah negeri Johor Darul Ta'zim. Sekarang ini. Keadaan yang tak pernah kita bayangkan sebelum ini. Tak pernah kita bayangkan sebelum ini. Sebut saja. Gelang Patah, Tebrau, Pasir Gudang,
Muar, Parit Sulong, sebut saja kawasan-kawasan ini. Ya, saya tak tahu pimpinan yang lain. Tapi kalau saya yang turun bersama Tuan Haji Mat Sabu, bersama Salahuddin Ayub, ini saya nak bagi Ustazah, kutipan RM5,000 tu perkara biasa saja. RM5,000 tu biasa. Orang Johor hari ini, ya, hari ini tak terbayang kita. Sebab itu mereka paling cemas di Johor. Macam mana mereka nak lawan kita? Lawan dengan serang ceramah kita. Ceramah Anwar Ibrahim kena serang dengan merecun bola. Merecun bola. Datuk Seri Anwar sampai dengan kereta dia. Kereta dilontar batu, kayu, pecah cermin. Dilontar telur busuk, dilontar merecun. Disaksikan oleh anggota polis tanpa buat apa-apa. Saya pun tak marah. Sebab ini sifat sabar yang paling mulia ditunjukkan. Sabar saja. Tak ambil tindakan apa pun. Bagus tunggu. Cuma saya tabik betul lah disiplin latihan polis yang cukup sabar sekali. Ya, tenang saja, tak bertindak. Ya. Kemudian Datuk Seri Anwar ambil tempat di sini, kita ingat selesai. Tak juga. Pihak polis berdiri di situ, merecun bola ni dibaling atas kepala polis. Meletup, berdebum, meletup begitu. Anwar terus ceramah setengah jam yang bingit. Setengah jam yang bising dengan serangan bom. Merecun bola. Begitu. Sampai hari ini, seorang pun tak kena tangkap. Seorang pun tak kena dakwa. Cuba kalau Datuk Najib datang Kota Baru, sekolah Zainab umpamanya, kita beli merecun bola banyak-banyak alik atau panjang tu, kita baling tengok. Boleh sampai rumah tak kita? Awal lagi, polis di Raja Malaysia, bersih, cekap dan amanah, akan ambil kita. Itu aja. Sebab apa mesti ada dua layanan yang berbeza? Sebab apa? Kita tak faham. Sebab apa? Rakyat makin cerdik, rakyat tidak bodoh. Ceramah Nurul Izzah di Felda, di Pahang, sama juga. Diganggu. Di Melaka, ceramah Datuk Seri Anwar diganggu juga, diserang oleh Samseng. Di Jalan Kebun, Selangor, Samseng UMNO bawa motor terus masuk depan pentah ni. Tiada seorang pun ditangkap dan dituduh di mahkamah. Tak ada seorang pun. Siapa yang kena tuduh di mahkamah? Tok Imam yang baling selipar pada Tok Hakim. Hak tu kena. Hak tu kena setahun penjara. Setahun penjara. Yang buat ganah ni tak ada apa. Kenapa kita sebut? Kerana sekarang ni, kemarin adalah hari ulang tahun penubuhan pasukan polis di negara kita lebih 200 tahun. Hari ulang tahun polis. Musuh tak kita dengan polis? Tidak. Kita cuma minta sokongan mereka. Takdir kata rakyat bagi sokongan pada Pakatan Rakyat, pasukan yang sama akan kita gunakan. Tak ada masalah. Ada tak yang akan kita ambil tindakan? Ada. Kepada kepala-kepala yang atas-atas tu. Itu aja kita nak ambil. Contoh siapa? Musa Hassan. Dia siapa? Bekas Ketua Polis Negara. Sebab apa kita nak ambil tindakan ke atas dia? Sebab pengarah siasatan jenayah polis sendiri, iaitu Datuk Ramli Yusof, orang Pasir Mas. Dia sendiri yang tangkap seorang toke Cina, kepala gangster nombor 1 di Johor. Sampai orang panggil dia Tengku Goh. Nama dia Mr. Goh. Orang panggil dia Tengku Goh. Rumah pelacur, dia ada. Rumah urut, dia ada. Pusat judi, dia ada. Semua dia ada. Apabila polis Bukit Aman sendiri, Datuk Ramli Yusof dan pasukan dia pergi siasat, mereka dapati Tengku Goh ini boleh bermaharajalela sebab dia ada hubungan dengan Musa Hassan. Masa tu dia jadi Ketua Polis Johor. Keputusan siasatan itu ialah Tengku Goh dibuang daerah. Dalam banyak-banyak daerah di Malaysia, polis cadangkan Tengku Goh dibuang daerah di Jeli. Tahun 2007. Tengku Goh kemudian cuba bebaskan diri. Siapa yang tolong dia untuk bebaskan diri? Dua manusia. Yang pertama Musa Hassan, yang kedua Peguam Negara Gani Patail. Siapa yang kata ni? Yang kata ni Datuk Ramli Yusof. Bila dia tangkap Tengku Goh, apa kena pada Datuk Ramli Yusof?
dia telah dituduh melakukan rasuah. Gaji dia ditahan, pangkat dia diturunkan, pension dia ditahan. Semua anggota di bawah dia hari ini habis peluang kerja, habis hilang kerja. Dia kata ada kaki tangan dia yang bantu dia tangkap Tengku Goh, bongkar skandal ini, hari ini terpaksa jadi pemandu teksi sebab nak cari makan. Datuk Ramli kata, kalau ini tak dibetulkan, sampai bila pun rakyat akan pandang rendah kepada pasukan polis. Bukan salah polis bawah ini, tetapi kerana perangai huduh 2-3 orang kepala-kepala di atas. Bila kita minta buat jawatan kuasa siasatan, Datuk Najib jawab petang tadi, tak perlu siasat. Tak perlu siasat. Dia tak boleh beza dah baik buruk, adil zalim, betul salah. Tak boleh beza. Tak boleh beza. Dia dah tak boleh beza dah. Walaupun maklumat itu bukan datang dari kita. Maklumat itu datang daripada kelambu pasukan polis sendiri. Datuk Ramli kata, buat jawatan kuasa siasatan, saya dan anggota saya akan tampil memberi kenyataan. Datuk Najib kata, tak payah buat. Dia tak boleh beza. Sebab apa? Pilihan raya dah dekat. Kalau buka satu lagi, habislah. Dah lah lembu tak selesai lagi. Tak selesai. Lembu tak selesai. Kemarin dia himpun wanita UMNO habis. Naik bas semua 7,000. Datang ke Kuala Lumpur, pakak pertahan Syarizat Jalil. Pertahan sungguh-sungguh. Saya tak faham. Terang-terang. Kalaulah suami Syarizat, Datuk Muhammad Saleh ini beristrikan Syarizat Jalil, Syarizat bukan menteri, tapi Syarizat ialah bidan kampung. Agak-agaknya suami dia boleh dapat tak pinjaman bela lembu 250 juta. Boleh tak agak-agak? Kalau Syarizat bukan seorang menteri, Syarizat cuma meniaga ulam di pasar Siti Khadijah. Suami dia hantar surat minta pinjaman 250 juta dengan kerajaan nak bela lembu. Agak-agak dapat tak pinjaman itu? Tak dapatlah. Sebab apa dia dapat? Sebab Syarizat ketua wanita UMNO Malaysia. Sebab apa dia dapat? Sebab Syarizat menteri dalam jemaah menteri UMNO Barisan Nasional. Sebab itu dia dapat. Dia dapat bukan kerana pengalaman dia. Kalau dapat pinjaman itu, tujuan bela lembu, dia bela lembu tak apa juga. Dia tak bela lembu. Dia beli kondominium mewah. Bukan saja di bangsa Kuala Lumpur, dia beli di Singapura. Kondominium di bangsa 13.8 juta. Kondominium di Singapura 40 juta. Dia beli tanah di Putrajaya. Di mana? Di Precinct 10. Berapa harganya? 3.4 juta. Dia beli motorkar baru. Berapa harganya? RM0.5 juta. Apa lagi? 800,000 dia melancong berjalan seantero dunia. Lagi 38,000 dia belanja pergi umrah. Pergi umrah juga. Semua ini kita bagi kepada polis Bukit Aman. Semua ini kita bagi pada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kita bagi semua. Ya. Akhirnya suami dia kena tuduh di mahkamah. Anak dia tak kena. Anak dia belajar di universiti. Boleh beli kondominium, bubuh nama anak dia. Anak kita pun ada belajar universiti. Bezanya anak kita tak dapat pinjaman 250 juta. Anak kita habis universiti, kerja pun tak dapat lagi. Berapa ramai anak-anak yang belajar universiti tak dapat kerja? Berapa ramai? Saya tanya soalan dalam parlimen. Menteri Buruh Datuk S. Subramaniam jawab, bagi menjawab soalan parlimen Macang, jumlah pelajar yang dah tamat universiti dan tak dapat kerja ialah 300,000 orang. 300,000 orang. Anak Syarizat belajar universiti, anak orang kampung belajar universiti. Anak Syarizat boleh dapat gaji 40,000 sebulan, anak orang kampung terkial-kial nak bayar pinjaman PTPTN. Ini keadilan orang UMNO. Macam mana wanita UMNO nak kempen rumah ke rumah sokong UMNO lagi? Macam mana?
Sebab itu janji Pakatan Rakyat ialah, andai kata rakyat bagi mandat pada kita jadi kerajaan, bukan saja harga minyak kita turunkan, pinjaman PTPTN itu juga kita hapus kira. Jangan beban rakyat dengan hutang ini. Hutang menteri, anak menteri, suami menteri 250 juta sampai sekarang tak bayar 1 sen pun. Kerajaan tak hantar surat pun. Anak orang kampung habis belajar universiti, kerja tak ada, surat PTPTN minta hutang dah sampai. Anak menteri UMNO boleh dapat gaji 40,000, 50,000 sebulan, boleh beli kondominium puluhan juta. Anak orang kampung terkial-kial nak cari kerja, nak makan sesuap nasi. Ini satu keadaan yang sangat tidak kena dalam negara kita. Kita berazam kuat nak ubah, nak betulkan keadaan ini. Kita hanya boleh betulkan apabila kuasa politik dapat kepada kita. Kuasa politik boleh dapat pada kita hanya apabila rakyat memberikan undi sokongan kepada kita. Dengan kuasa politik itulah kita betulkan mana yang salah. Kita ubah mana yang tak kena. Kita baiki mana yang rosak. Kita bangunkan masa depan Malaysia yang lebih baik. Baiknya tanpa UMNO dan Barisan Nasional. Inilah tujuan kita berhimpun dalam ceramah-ceramah macam ini. Saya hargai sokongan tuan-tuan dan puan-puan, bertahan dan sabar mendengar sehingga jam 12 malam. Sehingga kita jumpa lagi pada 30 hari bulan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tok Guru Tuan Haji Mat Sabu dan Dr. Tan Seng Kiau. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.